Quran sebut begitu. Quran dah sebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Betul lah tu. Ajak, cerita ajak tu kena buat. Nabi Isa dia ajak dah, orang tak nak dengar, bukan salah dia. Saya ceramah orang tak datang, bukan salah siapa pun. Bukan salah saya berceramah orang tak nak datang kan. Hujan ke ribut orang tak datang, saya datang ada 2-3 orang dengar. Nak buat macam mana? Tuhan takkan tanya yang tu. Tapi Nabi Isa rasa bersalah sangat. Lagi kata Nabi Isa, apa aku akan jawab bila mana nanti Allah tanya aku pasal apa orang panggil kamu anak Tuhan? Apa nak jawab? Itu bukan salah Nabi Isa. Dia memang lahir tak ada bapa. Allah ciptakan dalam rahim ibunya Maryam itu kan. Kemudian jadilah Nabi Isa pun semua, lahirlah dia. Tiba-tiba Nabi Isa merasa takut sangat. Satgi Allah tanya begini aku tak boleh jawab. Allah tanya pasal apa orang panggil kamu anak Tuhan sedangkan Tuhan tak ada anak, apa aku nak jawab? Benda tu bukan salah Nabi-Nabi ni, tapi dia rasa macam salah. Kita dah bersalah tapi rasa tak bersalah. Itu yang payahnya kita. Kan rasa macam tak bersalah, muka selamba kalau TV kan. Selamba betul. Senyum menang 5-0 itu, senyum. Kan mujur tak boleh sekhabar besok tu. Senyum lebar. Sekarang tuan-tuan senyum di mulut. Betul tuan-tuan, senyum di mulut. Saya baca tadi yang terkini, saya baca kan, saudara kita di Perak tu lah, Zamri apa nama dia tak tahu. Dia buat sambutan Tahun Baru Cina. Yalah, sempena kerajaan negeri apa buatlah sambutan Tahun Baru Cina di Perak apa semua tu. Sambutan wallahualam tak tahulah kok mana cerita, tapi dalam press conference ni dia ada beritahu dengan keputusan mahkamah yang memihak pada dia tu, dia rasa jiwa dia tertekan pasal dia nampak sokongan rakyat tu makin hari makin luput, terutamanya Cina dan juga sebahagian besar orang Melayu, pasal mereka lebih memihak pada mahkamah rakyat, kata dia. Mulut muka semua orang boleh senyum tuan dalam ni. Dan dia pun mesti kelang kabut tuan. Dengan pentadbiran lagi, dengan apa kemajuan yang dia nak bawa dalam keadaan orang tak apa setuju kan, jadi susah tuan. Boleh senyum lah, angkat-angkat tangan menang tu tak apalah, tapi dalam tu hati ni Tuhan yang buat. Jadi sebab itu bila benda tu bersalah, dia mesti ada yang tak sedap hati lah. Tuhan bagi jadi hati kita memang macam tu. Memandu hati tak sedap, mesti ada orang blok. Tuhan bagi jadi gitu. Kan memang macam tu. Saya balik daripada Terengganu semalam, hari Sabtu pagi pergi besut dekat dengan kampung Bukit Payung, Ayah Pin tu. Tapi bukan aku pergi situ lah, aku pergi depan sikit. Kampung La nama dia kan. Kampung La ni dia kampung memang betul-betul kampung, besut lah, sempadan Terengganu Kelantan. Dan orang besut pun dia kecek Kelantan lah kan. Dia slang dia slang Kelantan. Dia bukan slang Makang apa semua tu. Terengganu tu, Kuala Terengganu ni slang dia lebih pada Kelantan. Jadi kampung tu memang kebetulan ada ipar saya balik kampung mentuanya di situ. Jadi saya pun berehat kejap lah, 2-3 hari pergi, semalam balik. Dan situ ada kawasan air panas apa kan, memang seronok lah, mandi-mandi sungai apa semua. Jadi nak balik semalam, nak balik ikut Gunung Musang, lalu sempadan besut dengan macang apa semua tu, hati tak sedap ke? Betul lah, ada orang blok. Tengah bawa, kebetulan rasa macam tak sedap hati kan, slow je. Tengok polis kat bus stop, dekat bus stop. Selalu bawah jambatan kan, dia tak mau dah duduk kat bus stop. Saya pun tengok dia pandang je. Saya senyum je lah. Kan? Tapi tak kena lah. Pasal slow, lepas tu baru laju. Jadi tuan-tuan, hati tu, dia kalau bersalah tu, hati tu kok senyum kok manalah muka. Hati ni Tuhan saja yang tahu. Kan? Dia nak selamat, cepat-cepat bubar don lah kalau nak selamat. Bubarkan don perak semua sekali, selesai masalah insya-Allah lah kan. Tu baru orang puas hati. Kalau tidak tuan, hati ni dia jadi tak sedap. Jadi Nabi Isa pun gitu. Benda bukan salah dia pun, tapi dalam ni macam tak sedap aja. Lalu Nabi Isa kata, aku tak boleh minta maaf banyak. Satgi Allah tanya gini-gini aku tak boleh jawab. Ni last lah kata Nabi Isa. Cubalah kod Nabi Muhammad, kod dia hebat ni, kod dia boleh tolong. Jadi tuan-tuan, di sinilah duduknya makam Nabi kita yang mulia ni.
Nabi Adam yang kita rasa terlalu hebat, bapa sekalian manusia pun angkat tangan. Nabi Ibrahim pun tak boleh buat apa, Nabi Musa pun tak boleh, Nabi Isa tak boleh, lah kali pergi Nabi Muhammad. Pimai-pimai tentu juga dia akan pergi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi Isa, pergilah kepada Nabi Muhammad. Lalu beliau pun bangun. Bila kita dah pergi pada Nabi Muhammad SAW, baginda pun bangun, lalu diizinkan baginya. Dan diutuskanlah amanah dan darah daging, yakni kerabat. Lalu kedua-duanya berdiri sebelah menyebelah sirat, titian kanan dan kiri. Maka lalulah orang yang mula-mula, kamu seperti kilat. Nabi pun berdiri bangun, minta, ya Allah, perkenankanlah manusia ni cepat-cepatlah selesaikan urusan, bagilah nak masuk syurga. Pasal minta masuk syurga ni, orang mukmin tak sabar-sabar masuk syurga. Lalu Nabi pun berdiri di padang mahsyar dan Nabi berdoa minta. Kemudian kata Nabi, antara yang pertama sekali yang akan melintasi titian sirat, kata Nabi, lajunya seperti kilat barkun, buruk, seperti kilat. Lalu sahabat bertanya, kata ni lah Abu Hurairah dengan Huzaifah tadi, dia kata, demi bapa dan ibuku, apakah seperti lalu kilat itu? Apa dia yang macam kilat tu? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, tidakkah kamu lihat dia lalu dan kembali dalam sekelip mata? Maksud Nabi, bila Nabi kata ada grup yang pertama lalu macam kilat, sahabat yang dua orang ni tak faham macam mana maksud macam kilat. Nabi kata dia pergi balik tu laju macam kilat, laju dia masuk syurga. Ini golongan pertama, tapi dia tak sebut siapa golongan itu, cuma dia menceritakan step kelajuan itu. Yang pertama kata Nabi, lajunya seperti kilat sekelip mata. Kemudian seperti lalunya angin. Yang kedua pula laju macam angin, ribut taufan tu, angin yang laju. Kemudian seperti burung yang terbang. Ada yang masuk syurga meniti titian sirat seperti burung terbang, melayang aja masuk. Okey juga tu, no? Kan jangan berangan tinggi sangat. Saya macam buruk, ustaz. Berangan macam buruk macam mana, ustaz? Bukan kita lah, no, orang lain lah, no? Perangai tak senonoh, ada hati nak macam buruk, no? Jadi yang ketiga tadi macam buruk, dan sehebat-hebat lelaki yang berlari dengan mereka amal-amal mereka. Yang keempat macam orang berlari, macam pelari pecut tu. Sehebat lelaki yang berlari, kata Nabi. So yang keempat step dia akan masuk syurga berlari pantas, macam orang berlari lah. Sedangkan Nabi kamu berdiri di atas titi dan berkata, Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi berdiri atas sirat tu, kita lalu ni zup zup zup, Nabi berdoa. Nabi kata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Allah, tuan-tuan, baiknya Nabi tolong doa ni. Jadi inilah yang kita nak sebut, ni tak habis lagi ni, bukti kita kepada Nabi ni. Jadi pada saya secara peribadi, kita meraih Muhammad Rasul dengan selawat, dengan perakan ke, dengan forum ke, ceramah ke apa, itulah tanda-tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena tunjuk bukti dia. Bukti mesti ada. La tatakallam illa wa ma'akad dalil. Jangan cakap kalau tak ada bukti. Saya sayang pada Nabi Muhammad, ustaz. Ini bukti dia. Saya sambut dia, saya berselawat pada dia, saya bagi Fatihah ke dia, saya ikut sunnah dia, bukti. Lalu Nabi berdiri tengah-tengah sirat sambil berdoa, selamatkanlah, selamatkanlah, sehingga lemah amal-amal hamba, dan sehingga datang pula lelaki yang tidak sanggup berjalan selain mengensot, sehingga tahap yang paling akhir masuk syurga mengensot. Mengensot ni, mengangkat boleh tahan lagi kan, lepas mengangkat mengensot. Mengensot ni kira paling kritikal sekali, tetapi tak apa, no. Jangan kata saya mengensot ni tak main, ustaz, no. Saya kurang-kurang macam burung terbang, no. Kuliah pun malas nak datang, no. Ada hati kau nak burung terbang kan. Jadi tuan-tuan, pada saya lah, mengensot pun lambat. Mengensot ni lambang lambat tu, tak apalah, janji masuk syurga, no. Mana lentang kat mana pun tak apa, janji jangan terjun masuk neraka. Lambat masuk syurga lebih baik daripada cepat tahu terjun masuk neraka.
pada saya lah kan. Setuju tak setuju itu ikut tuan-tuan lah. Maknanya mengesot pun tak apa, pelan, tapi tak jatuh bawah. Lah sekali sampai kat syurga, selamat dia. Tak apalah orang lain dah masuk, dah seronok, biarkan. Itu dah rezeki dia. Kita ni sebab degil sangat dulu, melawan kuat kan, lambat sikit, tak apa, janji masuk. Jangan jadi macam satu kawan saya dulu saya dah cerita lah kan, kawan sekolah dulu. Dia kata, Rahim, masa tu saya tingkatan 3. Sekolah agama tu, pelajar sekolah agama ni. Dia kata, Rahim, kita ni jahat tak apa, masuk neraka sikit, tahan betul masuk syurga. Itu aku tak tahan dengar tu. Boleh tahan dulu sikit. Dia kata masuk neraka, besok kita tahan lah sikit, iman ada kan, lepas tu masuk syurga balik. Mentara tu tahan lah dulu. Kok ia boleh tahan? Masa tu fikiran jahiliah Quraisy lagi kan, tingkatan 3 masa tu. Memang tak erti apa, seronok nak buat jahat. Jadi tuan-tuan, itu tak seronok lah pasal dah masuk neraka dulu. Kita nak lambat-lambat pun tak apa, janji jangan masuk neraka, biar masuk syurga di ujung. Dan di tepi-tepi tetian itu bergantungan kait-kait, yakni pencakar. Tu masalah tu. Sepanjang kiri kanan titian sirat tu, macam bahasa mudah dia ada macam cangkuk lah, mata kail yang akan mencangkuk kaki-kaki manusia yang berdosa, yang degil, yang tak bertaubat dulu, dia akan pasti akan tersangkut dan dicampak ke bawah, yakni ke dalam api neraka. Yang disuruh mengambil orang yang diperintahkan dia mengambilnya. Jadi penyangkuk, pengait mata-mata pancing, mata kail tadi ni, dia akan mengkaitkan siapa saja yang Allah suruh. Allah kata kait A tu A dicangkuknya, kait B dicangkuknya. Dia ikut arahan Allah. Allah tunjuk saja dia akan cangkuk. Walaupun manusia mengelak laju ke mana pun, dia akan tak boleh lepas. Maka yang tercakar, yang selamat, dan yang tertimbun dalam neraka. Ada yang kena cakar tapi selamat juga. Naik jatuh kan, sipi-sipi aja. Pasal dia dah condong-condong, lepas tu dia ikut Islam balik, selamat lah. Kan dia nampak cahaya bulan yang terang tu, insya-Allah selamat dia. Aku dah sengit-sengit je sekarang, haru biru jadi dia. Jadi tuan-tuan, dia dah tercangkuk sikit tapi terselamat dan masuk syurga. Dan ada yang tertimbun dalam neraka, na'udzubillah min zalik, baru 2-3 langkah gedebum jatuh dalam api neraka. Dan demi Tuhan yang diri Abu Hurairah di tangannya, sesungguhnya kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, dalam neraka itu ada 70 musim. Musim apa tuan-tuan tak tahulah ni. Kita di dunia ni paling tinggi 4 musim. Kan, musim panas, musim luruh, musim bunga, musim sejuk. Tu habis maksimum. Malaysia ni 2 musim lah kot. Ada musim tak tahu Malaysia ni, khatulistiwa kan, dia panas dan lembap sepanjang tahun. Sekarang ni musim panas, kita campur dengan musim durian sikit tu je lah. Kan, musim 70 musim tak tahu musim apa. Jadi tuan-tuan, Allah buat dalam neraka 70 musim. Wallahualam tak tahulah musim apa yang 70 tu. Menggambarkan dahsyatnya api neraka itu. Jadi tuan-tuan, ini hadis yang kita nak kongsikan pada malam ni. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama sekali tuan-tuan, sempena Rabiul Awal ini, kita baru masuk malam yang ketiga Rabiul Awal. Hari ini 2 hari bulan, kalau tak silap saya. Jadi kita kena tunjukkan semangat. Rabiul Awal ni kita jadikan bulan kita berselawat pada Nabi SAW sebagai simbolik mengingati Nabi. Tunjukkan kasih sayang, tunjukkan bukti kesanggupan kita. Kalau Nabi sanggup menyusahkan dirinya di pada mahsyar besok, di saat Nabi lain tak sanggup. Tuan boleh bayang macam mana kecintaan Nabi pada umat dia. Di saat Nabi lain ada alasan masing-masing, Nabi Muhammad ni tak cerita banyak, terus berdiri tepi titian sirat berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Kalau dia kira dia selamatkan diri dia, angkut bini dia 9 orang 12 orang, angkut anak menantu besan birah semua cabut, dah tinggal kau padan dengan muka kau orang kan. Tapi Nabi tak buat begitu. Saat dia nak mati pun dia tak peduli bini-bini kat keliling katil tu. Yang dia kira ummati aja. Tak ada pula zaujati tak ada. Ummati, wahai umatku, dah nak mati tu, bini kat sebelah tak nampak dia. Ummati juga, umatku. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kita kena buat perkara-perkara yang
mendatangkan keredaan Allah. Jangan buat benda-benda yang mungkar. Benda mungkar ni benda yang kalau manusia buat, dia boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Benda mungkar kalau manusia buat, dia boleh mendatangkan kebencian Allah, kemarahan Allah, azab Allah. Itu dipanggil mungkar. Buat-buat maksiat terang-terang, itu mungkar. Itu bila buat maksiat banyak, itu yang panas bumi ni. Tuhan bagi bala dan panas ni, semua rumah panas. Tak, bukan rumah ustaz sejuk macam aircon, tak ada, sama je panas. Kereta ustaz pun sama je panas dia. Pasal bila turun bala semua kena. Kesan tidak mencegah kemungkaran itu. Jadi benda-benda mungkar, dosa-dosa, maksiat-maksiat besar ni jangan buat. Bukan bermakna yang kecil boleh buat, dua-dua tak boleh. Tapi yang besar, yang kecil jangan dibuat. Yang terang, yang tersembunyi jangan dibuat. Cerita rasuah tak habis gitu tuan. Wujud SPRM makin banyak rasuah. Yang kita baca yang terbaru kan, 2 juta cash. 2 juta cash dalam rumah. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan yang letak jawatan semalam ke hari ni dia letak jawatan tu kan. Alasan itulah bila SPRM tangkap dia, di tangan dia ada 2 juta cash. Duit apa tu? Kita pegang duit 10,000 pun menggeletar tuan. Malam tidur masuk dalam poket tu. Simpan dalam perut apa semua kan, takut orang rompak. 10,000 je. Ini 2 juta boleh simpan sepah dalam rumah. Dengan kereta berapa biji, rumah banglo dengan kondominium. Siapa nak menjawab tu? Duit mana datang? Itu setiausaha politik ada cash 2 juta. Kan tak boleh jawab. Akhirnya letak jawatan kan, nak menyelamatkan orang besar-besar ni, letak jawatan siap-siap. Sekali lagi kan tanya-tanya kan dini sudah kan. Pasal ada, kita baca saya baca dalam internet tu, dia ada tu konspirasi pasal dia makan seorang. Itu cerita dia tu. Dia ada tim-tim kan, janji lah nak bagi 1 untuk kau, 2 untuk aku ni. Tiba-tiba semua 2 juta untuk dia seorang. Yang kawan tak dapat ni, tembaklah internet. Tembak, cuba keluar cerita. Lain kali tak jawatan. SPRM tanya pun dia tak jawab. Dan dia mengaku itu bukan duit dia. Kalau bukan duit dia, soalan dia duit siapa? Itu tunggu mahkamah ke apa lah nanti kan. Bukan itu tajuk kita malam ni. Cuma nak bagi tahu jangan makan rasuah tu je. Kecil ke besar, 2 juta ke RM2, ceritanya rasuah juga. Jadi tuan-tuan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tingkatkan iman. Amalan kita dalam usia-usia kita yang tak tahu bila nak padam ni, buat persiapan, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam diri kita masing-masing. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak dan insya-Allah taala kita akan sambung hadis yang keempat, lagi panjang lagi. Hadis dia ada 2 muka surat. Kita akan bacakan nanti insya-Allah taala panjang umur pada bulan hadapan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir pada malam ini. Sedikit saja pengumuman saya. Jualan yang saya bawa malam ni ada sikit-sikit. Produk HPA, ada kopi, bak gigi dengan sabun, kemudian ada frozen food sikit, kuih bakar, kemudian pau kelapa goreng ke pau goreng kelapa, saya tak tahu yang mana satu lah. Kemudian ada kuih-kuih lain-lain tu lah, dalam tong biru tu lah. Baik, jadi itu saja. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.